Bismillahirrahmanirrahim. Sejabat kasih peneraja acara, barisan para hakim yang adil serta saksama seterusnya, para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua. Maka tampillah saya pada hari ini beriltizam untuk membuka mata semua tentang kesihatan mental manusia dengan berkongsikan sebuah pidato yang bertajuk Mental dan Emosi Sihat, Fikiran Positif di Perkasa, Tonggak Insan Cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan, secara tuntasnya, maudut pidato saya mengkehendakkan kita merungkai dan melerai kesihatan mental manusia demi memperkasakan kekentalan jiwa anak bangsa. Lantaran itu, izinkan saya merungkai definisi mental dan juga emosi. Merujuk Kamus Dewan Bahasa, mental berkaitan dengan atau melibatkan akal, pemikiran ataupun proses intelektual. Manakala emosi pula merujuk definisi di dalam buku teks PJK tingkatan 1 merupakan sesuatu perasaan atau jiwa yang kuat yang terbit daripada dalam diri seseorang. Emosi boleh melahirkan perasaan sayang, takut, benci, cemburu dan seronok. Emosi memberi kesan terhadap psikologi kita iaitu mental, manakala pemikiran positif pula merupakan kemahiran berfikir dan bertindak secara rasional dalam apa-apa keadaan. Berlandaskan definisi yang telah diberi, izinkan saya menguraikan tajuk pidato saya dengan berkongsikan 3 ujaran idea. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ujaran idea saya yang pertama berpaksikan kecelaruan minda menjadi kerisauan kesihatan mental kian membimbangkan. Realitinya, Pertubuhan Kesihatan Dunia menganggarkan kira-kira 1 juta manusia meninggal akibat bunuh diri pada setiap tahun. Angka ini mewakili kadar kematian global nisbah 1 kematian daripada 40 saat. Anak muda, golongan yang bekerja, mahupun mereka yang sudah senja usianya menghadapi krisis penyakit mental yang bisa merenggut nyawa dan sifat kemanusiaan mereka. Hadirin, pada tahun 2020 saat pandemik melanda, Kementerian Kesihatan Malaysia telah merekodkan 424,000 kanak-kanak mengalami penyakit mental. 18.3% mengalami sindrom kemurungan, manakala 9.6% isu stres pula dilaporkan. Malah, isu ganas rumah tangga juga turut berlaku peningkatan ekoran manusia tidak mampu lagi mengawal fikirannya. Hadirin dan hadirat sekalian, beberapa hari yang lalu, peristiwa yang menyayat hati. Seorang suami yang mengalami kecelaruan minda tanpa sedar telah mencederakan isterinya dengan menggunakan penukul sehingga merenggut nyawa menjadi bukti yang kukuh. Andai mental tidak diurus dengan baik, boleh memberikan impak yang negatif kepada individu dan seterusnya mencetuskan kerisauan dalam keharmonian bermasyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, indikator saya yang kedua, mental dan emosi sihat, kecemerlangan insani diperkukuh. Menurut Setiausaha Agung Pediatrik Asia Pasifik Datuk Dr. Zulkifli Ismail, sekuat mana dugaan melanda, tetapi jika mental dan emosi sihat jiwa perkasa, apa-apa cabaran dapat diatasi dengan berkesan. Menurut beliau juga, untuk minda yang sihat, perlulah melalui bimbingan yang sempurna. Melalui nasihat dan tunjuk ajar, ibu bapa menjadi bimbingan kepada anak-anak bagi membentuk akhlak yang mulia. Justeru, ibu bapa perlulah memberi didikan agama kepada anak-anak serta menerapkan nilai-nilai murni bagi membina institusi keluarga yang utuh. Apabila anak-anak berakhlak mulia, mereka akan bertindak secara rasional dengan menjadikan ibu bapa sebagai bimbingan ikutan yang terbaik serta pembakar semangat untuk berjaya. Pastinya, minda positif dapat dijana, kesihatan mental diperkasa bagi melahirkan insan yang cemerlang.
Seterusnya, ya hadirin, ujian Aida saya yang ketiga. Mental dan emosi yang sihat menjadi pemacu kemajuan negara. Bagi melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi psikologi, setiap individu perlulah mempunyai kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian agar menuju ke arah kehidupan yang lebih berjaya. Ini juga menjadi visi utama dasar kesihatan mental negara bagi memperhalusi usaha penyediaan prasarana serta kepakaran menangani krisis penyakit mental yang kian membimbangkan. Manakala Kementerian Pendidikan Malaysia juga turut menerusi dengan program Sekolahku Sejahtera yang turut menekankan aspek minda murid menjadi pemacu kemajuan negara. Semua usaha ini tidak akan berlaku andai individu tidak menangani masalah yang dihadapinya dengan bijak. Tiada rawatan ubatan yang diperlukan untuk mental yang terjejas. Tetapi, langkah pencegahan perlulah diambil agar ia tidak merebak menjadi penyakit mental. Aktiviti riadah dilihat sebagai salah satu inisiatif yang boleh mencerdaskan minda serta mewujudkan pemikiran yang positif. Badan yang cergas, minda yang cerdas menjadi pemangkin kesihatan mental yang boleh menaikkan kesejahteraan negara. Konklusinya, ya hadirin, mental dan emosi yang sihat amat penting bagi melahirkan individu, pelajar dan masyarakat yang berfikiran positif dalam daya ketahanan diri manusia jadi pemangkin dalam institusi dan seterusnya pemacu kemajuan negara. Oleh itu, saya sebagai rakyat Malaysia menyuruh kalian semua agar menjaga fikiran dan tingkah laku dan berfikiran positif dan menjalinkan hubungan yang baik dengan orang lain. Dengan ini, kesihatan mental dapat diperkasa bagi kesejahteraan diri, keluarga dan negara. Sekian, terima kasih.